Selamat kembali dan insya-Allah tahun ini ada bunga-bunga harapan untuk umat Islam dari Malaysia khususnya untuk mengerjakan ibadah haji dan pastinya ia datang dengan package yang Allah berikan kepada kita iaitu melakukan ibadah korban yang cukup dituntut dan ganjarannya cukup besar. Dan insya-Allah bersama kita di studio untuk menceritakan lebih lanjut bagaimana kita dapat menjalankan ibadah korban dan akikah di Yaman dan juga di insya-Allah di Kemboja. Bersama kami di studio ialah Ustaz Muhammad Khairul Nizam Abdul Ghani, Pengurus Besar Ar-Rashid Dakwah Center ADC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Okey Ustaz, walaupun kita ni baru habis Aidilfitri, tapi kita dah mula build up. Kita ni sebagai umat Islam tak boleh stop. Kita ada ganjaran-ganjaran yang kita nak kejar. Jadi kita refresh lah balik, walaupun mungkin penonton dah tahu ganjaran yang Allah janjikan pada mereka yang berkorban. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Dalam hadis baginda Nabi SAW ada menyebutkan 3 kelebihan utama bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban. Adapun yang pertama adalah diampunkan segala dosa-dosa yang lampau. Nabi bersabda kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, pergilah ke tempat penyembelihan ibadah korbanmu kerana sesungguhnya titisan darah pertama adalah merupakan pengampunan dosa buat dosa-dosamu yang lampau." Yang kedua adalah mendapatkan pahala kebajikan yang sangat banyak. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kami dapat daripada ibadah korban yang kami laksanakan?" Baginda bersabda, setiap satu bulu mendapatkan pahala kebajikan. Bayangkan berapa banyak bulu pada binatang yang kita korbankan. Adapun yang ketiga adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis baginda bersabda, tiada amalan yang paling Allah Taala cintai pada hari raya korban melebihi ibadah menumpahkan darah, yakni melaksanakan ibadah korban. Wallahu a'lam. Masya-Allah, jadi ganjarannya cukup besar kan? Dan kalau dalam konteks ADC dah berapa lama menjalankan ibadah korban dekat Yaman dan juga di Kemboja dan macam mana kita nak faham cara dia beroperasi? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kami sebenarnya sudah bermula sebelum tahun 2010 lagi. Bermakna sudah lebih 10 tahun kami berpengalaman dalam ibadah korban, cumanya khusus di negara Kemboja pada asalnya. Cuma pada tahun ini kami kembangkan kepada 2 negara, iaitu Kemboja dan juga Yaman. Alhamdulillah, lebih daripada 1,500 ekor lembu yang dapat kami korbankan dan lebih daripada 500 ekor kambing kami berjaya akikahkan dan mendapat manfaat dikongsi bersama lebih daripada ribuan asnaf fakir miskin di Kemboja. Alhamdulillah. Okey, kalau kita nak menjalankan ibadah korban dan juga akikah, berapa nilai yang kita kena bayar? Untuk seekor lembu bernilai RM2,450 sahaja dan dibahagikan kepada 7 bahagian. Satu bahagian bernilai RM350 bagi lembu. Adapun bagi seekor kambing adalah bernilai RM700 sahaja. Ia termasuk dengan kos perkhidmatan dan juga sijil disediakan dan juga hadiah buat para pelaksana ibadah korban akikah. Okey, berapa yang Ustaz sasarkan mereka yang akan terlibat ataupun penyumbang ataupun mereka yang berkorban untuk Yaman, untuk kawasan Kemboja? InsyaAllah pada tahun ini kami mensasarkan lebih daripada 500 ekor lembu dan juga kambing untuk kami agihkan kepada lebih daripada 2,000 buah keluarga fakir miskin dan juga mereka yang memerlukan di sekitar Kemboja dan juga sekitar Yaman. So in total lah. Naam. Okey, Ustaz sampai dah kat Yaman? Saya belajar daripada Yaman. Masya saya belajar di Darul Mustafa Tarim. Daripada area mana? Tarim, Hadramaut. Okey. Jadi gambarkan bagaimana keadaannya sekarang? Dalam kondisi pandemik sekarang, mereka tetap meneruskan pembelajaran seperti biasa. Cumanya yang kami memilih negara Yaman untuk kami berkongsi ibadah korban adalah kerana mereka juga dalam keadaan kondisi yang sangat daif. Mereka memerlukan bantuan daripada
saudara-saudara Muslim di luar sana, terutamanya di Malaysia. Dan sebenarnya ramai juga pelajar-pelajar Malaysia yang sekarang belajar di sana yang mendapatkan bantuan daripada kami di sini. Masih di sana? Masih di sana juga. Menyalurkan bantuan kepada mereka dari segi pendidikan, dari segi makan minum dan bantuan-bantuan yang mereka memerlukan. Sangat dhaif bila mana mereka hanya bergantung kepada apa yang mereka punya sahaja. Kalau tak ada bantuan daripada pihak luar, terutamanya kita di Malaysia, maka mungkin kehidupan mereka mungkin kais pagi, kais petang dan sebagainya. Masya Allah. So antara yang dibantu juga adalah pelajar-pelajar kita. Pelajar-pelajar Malaysia yang berada di sana. Okey, alright. Kita tahu apa yang sedang berlaku pada ummah pada waktu dan ketika ini kan, Ustaz. Jadi pastinya bukan sahaja di Palestin tapi di 100 pelosok dunia. Dan pastinya termasuklah di Yaman dan di Kemboja. Jadi Ustaz, apa lagi yang kita boleh bantu melalui NGO, Ustaz? Mereka yang berada di dua kawasan ini. Okey. Di antara projek lain yang kami jalankan bersama untuk membantu seramai mungkin masyarakat Muslim di luar sana, selain daripada ibadah korban dan juga akikah yang kita laksanakan sekarang, adalah yang pertama kita ada buat juga program wakaf telaga. Okey. Wakaf telaga untuk digunakan fakir miskin seramai mungkin, terutamanya di Kemboja, kerana mereka sangat perlu kepada air, kurang untuk mendapatkan air bersih itu sangat payah. Sehingga kan mereka perlu berwuduk dengan kadang-kadang air yang berubah warna. Kadang-kadang mereka perlu berjalan 1-2 kilometer untuk dapatkan air dan begitu jauh dan setiap hari. Apatah lagi menyambut Ramadan dalam keadaan dahaga, lapar tapi terpaksa berjalan kalau tak dapat air. Makanya kami buat inisiatif untuk program telaga di sana. Dan juga selain itu kita ada juga program tajaan anak-anak yatim yang belajar di tahfiz di sana untuk kami taja pelajaran mereka, pengajian mereka, dan mereka yang terbaik akan dipilih untuk dibawa ke Malaysia dan menyambung pengajian di sini insya-Allah. Okey, insya-Allah. Pesanan terakhirlah Ustaz pada para penonton TV Al-Hijrah. Pesanan buat kita bersama, memandangkan kita berada dalam situasi apatah lagi sekarang kita berada dalam situasi yang saudara Muslim kita terutamanya di Palestin sangat memerlukan doa daripada kita dan juga sumbangan daripada kita. Hanya saja pesanan buat diri saya dan juga yang menonton adalah selain daripada kita berdoa dan juga menyumbangkan pelbagai sumbangan kepada buat saudara Muslim kita di sana, makanya di antara yang lain adalah dengan kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan memperbanyakkan bersedekah. Bila mana seseorang itu bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan asbab sedekah adalah untuk dikabulkan segala permintaan kita. Mudah-mudahan usaha kita yang kecil dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab untuk bantuan kita kepada saudara Muslim kita khusus di Palestin dan juga di negara yang lain seperti Kemboja dan juga negara Yaman berkhusus, dan juga mudah-mudahan ia sebagai asbab untuk terangkat segala musibah dan ujian yang menimpa kepada negara kita Malaysia khususnya dan secara kepada seluruh dunia. Amin insya-Allah. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Moga-moga rasa ataupun sikap kita yang suka berinfak tu akan melindungi kita di Malaysia ni insya-Allah. Insya-Allah, jazakallah khairan kathiran Ustaz. Moga dipermudahkan semua urusan. Amin. Dan pada para penonton yang sentiasa mahu mengetahui platform-platform legitimate yang sahih untuk menyalurkan apa-apa sumbangan ataupun untuk melakukan ibadah korban, boleh hubungi Ustaz insya-Allah. Okey, kita akan rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ni insya-Allah. Terima kasih Ustaz.